Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa, yang dihormati lagi dikasihi Sahibul Fadilah Tuan-tuan Imam, seterusnya Tuan-tuan Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat lagi meneruskan kehidupan, dapat lagi kita menghirup udara pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita pada pagi ini, pada hari ini adalah sebuah kehidupan yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat dan iman Islam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan salih yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Ramadan hari ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada semalam. Jadi saya menyeru pada tuan-tuan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan berkongsi dalam kuliah subuh berkaitan dengan Ramadan ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tajuk kita ke arah Ramadan yang sempurna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibaca di awal muqaddimah tadi. Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak cari kesempurnaan ini kena ada 3 perkara kata para ulama.
Yang pertamanya iman, yang keduanya ilmu, dan yang ketiganya amal. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak berbicara berkaitan tiga perkara ini tuan-tuan, sudah pastilah ia mengambil masa yang begitu lama. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, fokus kita pada pagi ini berkaitan dengan ilmu. Kerana ilmu inilah kenderaan yang membawa amal kita sama ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Dengan kenderaan ilmu inilah tuan-tuan menentukan kesahihan suatu ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Dengan ilmu jugalah tuan-tuan, orang kata kita boleh tahu sama ada amal yang kita buat itu salah ataupun betul, sesat ataupun tepat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana Allah menjadikan kita daripada kalangan hamba-Nya yang cinta, yang suka, yang sayang kepada majlis ilmu. Dan Allah pilih kita di antara ramai-ramai di kalangan hamba-Nya tuan-tuan untuk duduk di dalam majlis ilmu, kerana ini merupakan anugerah yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya kita bicara berkaitan dengan iman. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Ramadan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis sahih tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, man, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dengan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Nabi kata sesiapa yang berpuasa. Jadi di kalangan orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman, yang menerima syariat Ramadan ni tuan-tuan yang berpuasa, Nabi kata siapa yang berpuasa, puasa dia tadi itu dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan kepercayaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang yang berpuasa kerana mengikut kebiasaan. Adat biasa dah bulan Ramadan ni, apa pun yang buat pasti dia puasa. Ada orang yang puasa tuan-tuan bertujuan untuk menjaga kesihatan. Ada orang puasa tuan-tuan niat dia nak jaga kesihatan. Dan semua perkara yang dia niatkan, semua perkara yang menjadi asbab untuk dia berpuasa, semua itu tidak diterima melainkan kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui bahawa dia adalah seorang muslim. Maka seorang muslim itu telah disyariatkan sebuah syariat yang sempurna, di antaranya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keduanya tuan-tuan, puasanya tadi itu selain daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga meletakkan suatu harapan agar Ramadannya, agar puasanya itu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan yang begitu tinggi bahawa setiap amal ibadah di dalam Ramadan ini Allah taala terima. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang puasa bulan Ramadan, bulan Ramadan ni tuan-tuan, siapa yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah, maka dia di antara orang yang disebut dengan orang yang rugi, ataupun di dalam bahasa yang lebih kasar, dia adalah orang yang mendapat kecelakaan. Bila mana dia melalui Ramadan itu, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang lain, man qama lailatal ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan
dengan keimanan dan pengharapan. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan ni tuan-tuan, siang dan malamnya adalah tempat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya berpuasa, malamnya kita hidupkan malam bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah khusus seperti kita mendirikan salat sunat tarawih, kita bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Maka semua perkara yang kita buat dalam ibadah itu tadi tuan-tuan, jaminannya sekiranya keimanan dan pengharapan tadi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita cerita pasal puasa. Bila orang berpuasa tuan-tuan, orang yang ada ilmu, orang yang mengikut apa yang telah digariskan oleh syariat dalam agama kita, di antaranya yang kita sebut pada pagi ni, awal-awal pagi lagi tuan-tuan, kita bangun untuk sahur. Semua orang dalam surau ni tuan-tuan bangun untuk bersahur. Semua orang berpuasa mesti bersahur, kerana Nabi SAW sebut di dalam hadis tasahharu, Nabi perintahkan kepada kita supaya kita bersahur. Kerana apa? Kerana pada sahur itu ada keberkatannya. Jadi tuan-tuan, hari ini orang bersahur. Cuma tuan-tuan, yang membezakan kita, orang yang ada ilmu dengan orang yang bersahur tidak ada ilmu ini, ialah masa dia bersahur. Masa dia bersahur. Di para ulama menyebut sahur itu kita perlu takhirkan, kita perlu lewatkan. Jangan kita sahur ni tuan-tuan awal. Pukul 12 kita sahur, pukul 2 pagi kita sahur, pukul 3 pagi kita sahur tuan-tuan. Ataupun kita terlalu awal untuk kita bersahur. Lalu bila kita bersahur awal tuan-tuan, kita bangun pada pagi itu sekadar untuk mendirikan salat subuh. Jadi kita berprasangka baik bahawa orang yang berpuasa ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni, dia mendirikan salat. Jadi kenapa ditakhirkan sahur itu tuan-tuan? Semakin dekat dengan waktu subuh, maka semakin tinggi dia punya pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tuan-tuan, kan, di hujung-hujung waktu, maknanya di antara waktu imsak, sebelum imsak tuan-tuan, kita bangun untuk kita bersahur. Sahur ini tuan-tuan, walaupun kita tak lalu nak makan, akhir ni tuan-tuan, Ramadan ni tuan-tuan, ujian dia untuk kita cari keberkatan. Bila sahur, dia tak lalu nak makan. Jadi bila tak lalu nak makan tuan-tuan, dia tak mau bangun untuk sahur. Jadi untuk mengelakkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka apa yang kita faham, sahur ni tidak perlu kepada makan semana kita berbuka tadi. Nak makan nasi tuan-tuan, nak makan itu banyak itu dan sebagainya. Sahur ini memadai dengan kita bangun, kita minum secawan air dan kita makan sebiji buah tamar, itu telah memadai. Maknanya kita nak ambil fadilat sahur itu. Jadi kalau istilahnya bangun sahur nak kena makan nasi dan sebagainya, maka di akhir tuan-tuan dia tak bangun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia dah tak boleh nak makan, dia tak lalu. Dia kata kalau bangun pun bukan boleh makan nasi. Silap kita tuan-tuan, kerana kita faham sahur ni kena makan banyak. Sahur ni kena makan banyak. Silap kita tuan-tuan. Sebenarnya Nabi suruh bangun kita sahur tuan-tuan untuk kita ambil keberkatannya tuan-tuan. Bila takhir sahur, banyak mana je kita nak makan tuan-tuan. Mungkin segelas air tuan-tuan, itu sudah memadai buat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup di zaman hari ini tuan-tuan, bukan seperti zaman Nabi SAW, yang mana bulan Ramadan ni Nabi ada pergi berperang. Dan kita hidup zaman sekarang ni tuan-tuan, tak perlu pun kita bangun untuk kita pergi berperang untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, dengan keberkatan sahur ni tuan-tuan, walaupun Nabi makan hanya minum hanya segelas air, makan hanya sebiji tamar, ianya memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan tuan-tuan selain daripada tenaga, ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan banyak pun tuan-tuan, kalau takwa tidak ada dalam diri kita, kita tak mampu untuk kita bangun mendirikan salat. Kita tak mampu untuk bangun membaca Al-Quran.
kita tak mampu untuk gerakkan kaki kita untuk pergi ke masjid dan surau. Sebab apa? Sebab kita fikir tenaga kita. Sebenarnya tenaga itu nombor 2, tuan-tuan. Yang pentingnya ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada takwa dalam diri, bila ada rasa takut dalam diri kita, tuan-tuan, pasti kita akan melangkah walaupun kita tidak mampu. Sebab itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, cerita berkaitan dengan orang yang pergi mendirikan solat. Nabi kata, sesiapa yang tahu kelebihan salat isya dan subuh berjemaah, kelebihan salat isya subuh berjemaah, nescaya ia akan pergi walaupun dalam keadaan di merangkak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan merangkak pun, tuan-tuan, kalau orang tahu kelebihannya, tuan-tuan, dia akan pasti hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kira tenaga, tuan-tuan, kan yang merangkak itu tak adalah tenaga, tuan-tuan. Tapi kenapa? Kerana takwa dia, kerana percaya dia kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, maka dia hadir juga untuk mendirikan solat berjemaah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita didik anak-anak kita, tuan-tuan. Dunia hari ni, tuan-tuan, orang didik anak-anak ni, tuan-tuan, kadang-kadang benda yang tidak pernah dididik oleh agama. Sahurnya dikejut awal supaya dia tahu anak dia sat lagi bangun. Kalau takhir sahur, pasti dia tak bangun. Silap kita, tuan-tuan. Kita kena didik anak kita puasa itu biar berlandaskan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kejut dia, tuan-tuan. Ajar dia supaya dia bangun sahur. Walaupun dia bangun, tuan-tuan, dia minum air je cukup. Kadang-kadang yang duk jadi silap pada kita, tuan-tuan, kita mendidik anak, kita didik diri kita. Kita pun tak bangun sahur, macam mana anak kita nak bangun sahur, tuan-tuan? Anak kita nak bangun sahur, dia tengok kita pun tak bangun, tuan-tuan, kita pun tak kejut, dia lagi lah tak bangun, tuan-tuan. Ini kesilapan kita, tuan-tuan. Jadi kita didik nak cari kesempurnaan Ramadan, kita bermula dengan sahur tadi, tuan-tuan. Bila kita dah bangun sahur, tuan-tuan, kita makan sahur, jangan lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung-hujung, tuan-tuan, sebelum masuk subuh. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keampunan kepada kita. Kemudian, tuan-tuan, bila kita dah takhir sahur, apa kelebihan yang kita boleh dapat, tuan-tuan? Kita boleh hadir ke masjid dan surau untuk kita solat subuh berjemaah. Ini rahmat bulan Ramadan, tuan-tuan. Kalau tak Ramadan, tuan-tuan, kita pun tak bangun sahur, subuh kita kadang-kadang lewat. Subuh kita lewat. Sebab apa? Sebab kita tak bangun sahur. Ini mengantuk-ngantuk kita, tuan-tuan, gagah juga bangun sahur. Akhirnya alang-alang dah bangun sahur, tuan-tuan, apa salahnya kita datang ke masjid atau ke surau untuk kita solat subuh berjemaah. Secara tak langsung, tuan-tuan, kelebihan sahur itu boleh menyebabkan kita solat subuh di awal waktu, kemudian berjemaah. Ini kelebihannya, tuan-tuan. Kan kalau bulan-bulan biasa, tuan-tuan, kita pergi surau dan masjid, subuhnya, tuan-tuan, tak ramai. Tapi bila bulan Ramadan ni, alhamdulillah, tuan-tuan, maknanya bulan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi hamba-hambanya buat amal soleh. Dan bulan lain kita tak mampu. Mungkin kita sibuk dengan kerja kita, tuan-tuan. Kita sibuk dengan komitmen kita, tuan-tuan. Kita nak hadir solat subuh berjemaah, kita tak mampu. Tapi bulan Ramadan ni, Allah bagi masa yang cukup buat kita. Kan? Kalau bulan biasa, tuan-tuan, kalau kita tengok subuh ni, tuan-tuan, kita bekerja, kadang-kadang kita susah. Tapi disebabkan Ramadan ni, tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun kita bekerja seperti bulan-bulan biasa, tapi kita boleh solat subuh berjemaah. Inilah, tuan-tuan, keindahan Ramadan yang kita sedang lalui ini. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, dah sahur, dah solat subuh, tuan-tuan. Pagi ni pula, tuan-tuan, duduk dalam kuliah. Duduk dalam kuliah ni, tuan-tuan, saya nak sebut satu perkara, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, tuan-tuan, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mempermudahkan jalan baginya menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Saya nak cerita, tuan-tuan,
duduk dalam majlis ilmu ni tak sama macam kita buat ibadah yang lain. Kita nak semayang, kita nak kena bangun, nak kena takbiratul ihram, nak kena baca Fatihah, nak kena rokok, nak kena i'tidal, nak kena sujud, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, kadang-kadang terlelap, kadang-kadang terlena, tak batal pun majlis ilmu kita. Kan? Jadi kelebihannya tuan duduk je, bukan buat apa pun. Kau lah nak kena gerak sana, nak gerak sini, tak, tuan-tuan. Tulis pun kadang-kadang tidak, tuan-tuan. Kadang-kadang dengar pun tidak. Dan tapi kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, pahala dia lebih besar daripada kita mendirikan solat sunat. Duduk punya, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW sebut lagi dalam hadis ni, tuan-tuan, Nabi kata para malaikat menghamparkan sayapnya. Dan maksudnya, tuan-tuan, memberi penghormatan dan kemuliaan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Kemudian segala makhluk Allah, sama ada yang berada di daratan maupun yang berada di lautan, mendoakan keampunan bagi mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Apatah lagi yang kita duduk dalam majlis ilmu pagi ini, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Allah gandakan pahala berlipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekali lagi, tuan-tuan, kalau nak ikut kita mula berpuasa dah tadi, tuan-tuan. Dan kita berpuasa, apa yang disebut dalam hadis Nabi yang saya baca di awal mukadimah tadi, Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa dengan keimanan. Jadi Imam Al-Ghazali menggariskan kepada kita ada 6 perkara yang kita nak kena ada bila kita melalui puasa Ramadan ni, tuan-tuan. Jadi yang pertamanya kata Imam Al-Ghazali, bahawa dia menjaga matanya. Puasa ni, tuan-tuan, kena jaga mata kita. Jaga mata kita ni, tuan-tuan, dengan erti kata yang lain, kita tidak menggunakan mata kita ini melihat kepada perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok benda-benda yang haram, tengok benda-benda yang lara, yang tidak beri faedah, itu juga dilarang, tuan-tuan, dalam kita menjaga puasa kita untuk kita cari kesempurnaan. Semua orang berpuasa, tuan-tuan, tapi yang kita bimbangnya apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi kata betapa ramai di kalangan orang yang berpuasa tetapi sekadar mendapat lapar dan juga dahaga. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, arti kata yang lain, bahawa dia tak dapat apa-apa pun ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Keampunan tak dapat, tuan-tuan, keberkatan tak dapat, rahmat pun tak dapat. Yang dia dapat lapar dan juga dahaga. Jadi sia-sia ibadah puasa dia, tuan-tuan. Jadi kita nak jaga mata kita. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan sibuk melihat, kita jangan sibuk nak tengok, tuan-tuan, benda-benda yang tak ada faedah. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kan, jadi kita buat amal ibadah, tengok Quran dan tengok buku-buku, itu di antara perkara yang kita boleh buat, tuan-tuan. Kita tengok telefon ni, tuan-tuan, ada baik ada tak baiknya, ada manfaat, ada yang merugikan kita. Kadang-kadang dia kata kita ada teknologi Al-Quran ni, tuan-tuan, kita tak perlu bawa mushaf lagi, dalam telefon kita dah ada Al-Quran. Jadi tengoklah Al-Quran di telefon kita, ambil manfaat di atas kecanggihan teknologi telefon kita yang mahal tu, tuan-tuan. Kan, apa salahnya Ramadan ni, tuan-tuan, kita tengok Al-Quran di dalam telefon kita. Kita tengok ceramah-ceramah agama di dalam telefon kita, tuan-tuan, dalam Facebook kita, dalam TikTok kita, segala-galanya, tuan-tuan, ada yang berkaitan dengan agama kita, tuan-tuan. Nak larang tak boleh, tuan-tuan, orang berFacebook. Nak larang orang berTikTok tak boleh. Zaman sekarang ni, tuan-tuan, zaman teknologi. Ustaz-ustaz pun ada Facebook, ada TikTok dan sebagainya. Jadi cuma kita nak manfaatkan kecanggihan teknologi tadi itu kepada sesuatu yang boleh memberi faedah dan manfaat dalam bulan Ramadan ni. Jadi banyaklah, tuan-tuan, dalam Facebook pun ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Kitalah yang menentukan pilihan
kita nak tengok yang mana. Kalau tengok yang baik, pahalalah pada kita tuan-tuan. Tapi kalau tengok benda yang tidak mendatangkan manfaat, apatah lagi tengok benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita takut puasa kita tu jadi kosong, sia-sia, kurang pahala, langsung tak dapat pahala tuan-tuan. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita jaga pendengaran kita. Telinga kita ni tuan-tuan kena jaga daripada mendengar sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah, perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga dengan mata tuan-tuan, mudah jaga telinga daripada kita jaga mata. Mata ni susah tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW sebut mata ni adalah salah satu senjata anak panah syaitan. Dia guna mata ya tuan-tuan. Dan mata ni tuan-tuan, dia tengok, daripada tengok tu tuan-tuan rasa suka, rasa sayang, lepas tu dia akan menjurus kepada perkara-perkara lain. Tapi telinga ni tuan-tuan, sebab tu kata para ulama, daripada kata apa, daripada tuli telinga dengan buta mata, lebih baik buta mata daripada tuli telinga. Dan buta mata tu lebih baik, kerana telinga ni tuan-tuan, dia banyak memberi manfaat pada kita. Tapi mata ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau terus salah langkah tuan-tuan, kita jerumuskan diri kita kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jaga telinga tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, kita jaga tangan kita. Tangan kita ni tuan-tuan, dan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya tuan-tuan, kita jaga kaki kita daripada berjalan ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Yang kelimanya tuan-tuan, jaga perut kita. Jaga perut kita ni daripada apa tuan-tuan? Daripada makan makanan-makanan yang tidak halal, daripada makan sumber makanan yang kita tidak tahu halal dan haramnya, syubahahnya tuan-tuan. Jadi makan ni tuan-tuan, bukan makan di siang hari, makan di waktu kita berbuka dengan makan di waktu kita sahur. Kita nak jaga tuan-tuan, makanan yang masuk dalam perut kita ni tuan-tuan, dia akan menjadi darah daging. Sebab itu kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min harami fannara aula bih. Kata Nabi, setiap kullu lahmin, daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannara aula bih, maka neraka itu lebih aula baginya. Jadi kita puasa dah bagus tuan-tuan, tapi waktu kita makan, kita tak jaga sungguh-sungguh sumber makanan kita. Kita kata kerja alhamdulillah, sumber cahaya rezeki kita rezeki yang halal. Tapi tuan-tuan, makanan yang masuk, penyediaan makanan, kan, sumber kepada jadinya makanan tu tuan-tuan, kita tak tahu datang daripada mana. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, bukan setakat kita disuruh cari makanan yang halal, tetapi yang baik. Kan kita pergi beli makanan di bazar Ramadan, kata para ulama, di antara salah satu perkara yang kita kena jaga, bukan setakat makanan tu halal, orang yang menyediakan makanan juga kita nak kena ambil kira. Kalau yang tukang jual tu tuan-tuan, kan aurat pun tak tutup, dan pakai pakaian yang tidak menutup aurat dalam bulan Ramadan pula. Kemudian tuan-tuan, duk perhati yang niaga bazar Ramadan ni tuan-tuan, kan dia masuk bazar Ramadan pukul 3 petang, kan. Kemudian dia akan balik bazar Ramadan, balik ke rumah pastilah melepasi waktu maghrib. Kita bimbang tuan-tuan, tu kena perhati sungguh-sungguh. Zuhurnya di mana? Mungkin zuhurnya di rumah sebab pukul 3 baru masuk. Asarnya di mana? Maghribnya di mana tuan-tuan? Walaupun dia penyediaan makanan tadi itu halal tuan-tuan, tapi orang yang menyediakan makanan itu perlu diambil kira tuan-tuan, dibimbangi, takut ianya menjadi
darah daging yang tumbuh dalam diri kita yang menyebabkan kita ni jadi orang yang malas untuk beramal ibadah. Dia jadi punca tuan-tuan. Makanan yang masuk dalam darah daging kita ni tuan-tuan, dia jadi asbab kepada kita kenapalah kita ni malas sangat nak beramal ibadah. Salah satunya kata para ulama, sumber makanan tu tadi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang keenamnya tuan-tuan, apa yang kena ada, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata bahawa kita melalui Ramadan tadi, waktu kita berbuka, kita kena ada rasa takut. Rasa takut ni apa? Takut Allah Ta'ala tak terima puasa kita, kan? Takut Allah Ta'ala tak terima puasa kita. Dan Imam Al-Ghazali kata lagi, takut dan mengharap. Takut dan mengharap ni tuan-tuan, dalam apa jua ibadah dia mesti ada. Sembahyang kita kena takut tuan-tuan. Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima ibadah solat kita tadi. Yang keduanya, bila kita takut, kita meletakkan suatu harapan yang tinggi agar Allah Ta'ala terima ibadah kita. Begitu juga puasa kita tuan-tuan. Kalau kita seronok kita, mungkin Allah Ta'ala terima dah puasa kita. Tidak tuan-tuan. Kata para ulama, takut itu lebih baik. Bila kita takut, kita akan buat sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Bila kita takut tuan-tuan, kita meletakkan harapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah menerima setiap amal ibadah kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu 6 perkara yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam membantu kita mencari kesempurnaan di dalam ibadah puasa kita tuan-tuan. Yang ni jaga bab puasa tuan-tuan. Kemudian dalam bulan Ramadan juga tuan-tuan, kita banyakkan buat amalan-amalan sunat yang lain. Dan kita sebenarnya tuan-tuan, amalan yang kita buat di bulan-bulan biasa pun tuan-tuan, kita boleh upgrade lah. Dan sebelum subuh diberi kesempatan untuk kita solat sunat 2 rakaat. Dan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sekejap lagi tuan-tuan, kita ada solat duha. Selepas solat duha tuan-tuan, sebelum masuk zuhur, kita ada qabliyah ba'diyah zuhur tuan-tuan. Benda tu kita buat selalu tuan-tuan. Kalau kita solat berjemaah di masjid, kalau kita sempat tuan-tuan, kita akan buat qabliyah, kita akan buat ba'diyah zuhur. Asar tuan-tuan, kita ada solat sebelum asar. Selepas asar tak ada tuan-tuan. Kok ni rajin tuan-tuan bulan Ramadan nak sembahyang sunat selepas asar. Dia kata bulan Ramadan ni kena buat banyak pahala. Dia pun gagah sembahyang sunat selepas daripada waktu asar. Tak ada tuan-tuan. Jangan buat sesuatu yang tidak ada di dalam syariat kita tuan-tuan. Jadi buat sebelum asar 2 rakaat. Lepas tu tuan-tuan habis asar tuan-tuan, tak ada kesempatan, tak ada nak buat apa tuan-tuan, sediakan juadah berbuka puasa. Kemudian kita sedekahkan juadah berbuka puasa pada jiran-jiran kita tuan-tuan. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa ni tuan-tuan, pahala seperti mana orang berpuasa. Walaupun kita bagi sebiji karipat tuan-tuan, sebiji roti canai tuan-tuan, benda tu namanya sedekah. Sedekah itu tuan-tuan, pahalanya seperti orang berbuka puasa. Jangan nak tunggu banyak dulu tuan-tuan baru kita nak bagi. Apa yang kita ada tuan-tuan, kita kongsikan rezeki kita ni dengan jiran-jiran kita tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan nak harap bulan lain nak dapat makan menu juadah jiran sebelah, jangan haraplah tuan-tuan. Tapi Ramadan ni insya-Allah, Ramadan ni insya-Allah kita gunakan peluang untuk kita sedekah. Sedekah juadah berbuka tuan-tuan pada jiran-jiran kita. Insya-Allah tuan-tuan. Yang seterusnya kata para ulama, dalam kita mencari kesempurnaan Ramadan ni, perkara yang paling utama kita tekan elakkan diri kita daripada melakukan pembaziran. Ramadan tuan-tuan, masuk Ramadan, tahun-tahun yang sudah tuan-tuan, surat khabar bagi tahu, dalam TV bagi tahu bahawa bulan Ramadan ni sepatutnya orang Islam kita elakkan diri kita daripada melakukan pembaziran. Tapi tuan-tuan tengok, setiap kali masuk Ramadan, banyak berlaku pembaziran makanan ni bulan Ramadan. Banyak berlaku. Kan, bukan di rumah kita, di hotel-hotel, di restoran-restoran tuan-tuan, banyak berlaku pembaziran. Sepatutnya bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kurangkan, kita elakkan diri kita daripada melakukan pembaziran. Sebab itu kita digalakkan, disunatkan kita bersedekah.
Dan kita bagi orang makan. Jadi benda tu tuan-tuan, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, kita boleh elak pembaziran. Elak pembaziran ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab membazir ni adalah saudara kepada syaitan. Ini semua orang tahu tuan-tuan. Syaitan dah kena ikat dalam bulan Ramadan ni. Jadi siapa yang duk meneruskan aktiviti syaitan ni, kita lah tuan-tuan, duk membazir. Jadi nak elak pembaziran, sedekah tuan-tuan. Buat sedikit kuih, juadah berbuka, bagi pada jiran sebelah, jiran atas rumah kita, jiran bawah rumah kita tuan-tuan. Jadi biar kita berbuka itu tuan-tuan dengan ala kadar. Dan kita nak buka, kata Imam Al-Ghazali, bukanlah seperti mana kita makan seolah-olah kita tak makan setahun. Kita nak buka tuan-tuan cukup memadai untuk memberi tenaga dan kekuatan pada kita untuk kita mendirikan, menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Kalau orang yang tak ada ilmu tuan-tuan, dia makan sekenyang-kenyangnya tuan-tuan, kesannya apa tuan-tuan? Kesannya sembahyang maghrib kita lewat. Kalau sembahyang juga tak apa, alhamdulillah. Tapi takut tak sembahyang tuan-tuan, letih. Duduk di situ daripada sebelum buka sampai dah habis berbuka tuan-tuan, orang azan isyak pun masih di situ. Sebab apa? Kenyang tuan-tuan, tak boleh nak bangun dah. Jadi tuan-tuan, orang yang berpuasa macam ini, walaupun dia penat tuan-tuan berpuasa siang hari, tapi tuan-tuan dia sebenarnya tak dapat apa-apa pun kelebihan. Sebab apa? Sebab dia tidak mendirikan solat. Orang yang ada ilmu, orang yang ada iman, pasti dia solat. Dan bila dia solat tu tuan-tuan, syarat untuk lengkapkan sebuah agama itu, tiangnya adalah solat. Puasa ni tuan-tuan, benda yang nak lekat pada tiang. Kalau tiang tu tak ada tuan-tuan, mana pergi puasa kita? Jadi amalan yang sia-sia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah sesiapa yang mencari Ramadan dengan keimanan dan pengharapan dan mengharapkan hanya balasan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadah yang dia buat tuan-tuan, yang niat dia kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan gandakan pahalanya tuan-tuan. Ibadah-ibadah yang dibuat dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia adalah sebuah madrasah. Jadi jangan terkejut tuan-tuan, dan kalau bulan Ramadan ni ramai orang yang hadir ke masjid, ke surau, ramai orang yang baca Quran. Kerana Ramadan ni sebuah sekolah. Di semua orang nak mendidik jiwa dia tuan-tuan. Dan bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan Allah Ta'ala buka peluang kepada hamba-hamba dia untuk buat amal ibadah, dan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama ambil manfaat, kelebihan selain daripada kita mengharapkan balasan daripada Allah. Kita kena ambil peluang ni tuan-tuan, manfaatkan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui kali ini, bila berakhirnya Ramadan, kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sekira sekadar itu sahaja dulu perkongsian ringkas pada pagi ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan ibadah puasa kita ni tuan-tuan, hinggalah berakhirnya Ramadan ni tuan-tuan. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita teruskan berdoa. Semoga Allah Ta'ala berkati kita dalam bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala rezekikan kita. Rezekikan kita tuan-tuan. Rezekikan apa tuan-tuan? Rezekikan kita dengan salat sunat tarawih, rezekikan kita dengan qiyamul lail, rezekikan kita dengan membaca Al-Quran, dan yang paling utama Allah rezekikan kita dengan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala rezekikan semua orang dapat Lailatul Qadar tuan-tuan. Yang hidup pada malam-malam bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia semua dapat apa nama ni Lailatul Qadar. Tapi kita tak mau dapat saja Lailatul Qadar tuan-tuan, kalau kita tak buat apa-apa amal ibadah pada malam tersebut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ingat tuan-tuan pesanan saya untuk diri saya, kita buat amal ibadah ni tuan-tuan kerana iman kita. Kita buat amal ibadah tadi tuan-tuan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan kita tuan-tuan.
Jangan ikut-ikut orang tuan-tuan. Jangan buat perkara yang kita tak tahu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala terima setiap amalan yang kita buat dalam bulan Ramadhan ni, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita tuan-tuan, dan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sekira sekadar itu sahaja dulu perkongsian daripada saya tuan-tuan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.